Sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini, insya-Allah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, apabila Allah Ta'ala tanya Nabi Isa, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, hei Isa, mu kata ke, mu ajak ke manusia supaya sembah mu, ngemok mu? Isa kata, kalau aku kata mu tahu. Jadi di sini kata di para ulama, isbatu ilmillah, mengisbatkan bahawa Allah Ta'ala itu salah satu sifat dia ilmu, dia tahu semua benda. Jadi kalau kita tahu, Allah tahu, kenapa kita nak buat benda-benda nak suruh manusia tahu? Cukup dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Kita perbaikan hati kita, kita betulkan niat kita, apa yang kita buatkan nak bantu menegakkan agama Allah, apa yang kita lakukan untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pedulikanlah apa kerana, apa mehnah, apa yang nak dikatakan oleh orang, teruskanlah, biarnya katalah, asalkan kita dapat keredaan Allah azza wa jalla. Maka Nabi SAW, wa anta ala kulli syai'in syahid, mu tahu segala benda aku, dalam hati aku, hak aku zahir, hak batin, semuanya duduk di bawah apa? Di bawah ilmu Allah azza wa jalla. Jadi kalau kita tahu kita duduk di bawah ilmu Allah, kenapa pula kita berani nak buat benda yang menyalahi peraturan Allah azza wa jalla? Kenapa kita nak buat perkara yang kita tahu Tuhan tahu? Yang kita bimbang ini, kita tak tahu. Kita tahu Tuhan tahu, tapi buat tak tahu. Sebab itulah kita boleh buat maksiat. Karena itulah kita berani buat benda mungkar, berani buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang, sebab dia panggil tahu tak tahu. Allahu musta'an. Baik, faedah yang kedua, Nabi Isa alaihissalam adalah ulul azmi minar rusul. Nabi Isa alaihissalam ulul azmi minar rusul. Dia serahlah urusan umat dia ni kepada Allah. In tu'azibhum, kalau ma'azab mereka tu hamba. Wa in taghfir lahum, kalau kamu maaf, engkau maha pengampun, engkau maha bijaksana, engkau maha berkuasa ya Allah. Jadi kerana itulah kita, para jemaah sekalian, wajib kita serahkan diri kita kepada peraturan Allah azza wa jalla. Hak mana Tuhan suruh, buat. Tak usah duk tanya apa, kenapa Tuhan suruh kita solat, tak usah. Kita kena tanya, kita solat ke tak hari ni? Solat dah, khusyuk ke tak khusyuk? Tak lagi, usaha biar dia khusyuk. Solat kita ni ikhlas ke tidak? Ikhlas dah, alhamdulillah. Kurang ikhlas, perbetulkan dia. Jadi kita tak boleh nak tanya tentang Allah azza wa jalla, Allah akan tanya kita. Sebab itulah Nabi Isa AS, dia serahkan urusan dia kepada apa? Kepada Allah azza wa jalla. Jadi kata di para ulama, ayat ini manusia ni terbagi pada dua. Ada manusia yang diazab, ada manusia maghfur yang diampunkan oleh Allah. Jadi kalau manusia ni derhaka, maka dia azab. Batalah di antara doa yang kita baca dalam ketika solat jenazah, kita kata hadza abduka qad rahala ilaik, hamba-mu ni pergi dah nak jumpa mu ya Rabbi. Kalau mu azab dia hamba-mu, kalau engkau maafkan dia, engkau maha berkuasa. Jadi boleh juga kita baca ayat tadi apabila kita sebut tentang perjalanan manusia ke alam barzakh. Kita kata ya Rabbi, ini hamba-mu mati dah dia akan pergi jumpa mu ya Allah. Kalau mu azab dia hamba-mu, kalau engkau maafkan dia, engkau maha berkuasa. Jadi boleh kita minta dengan Allah SWT segala perkara. Jadi manusia ni dua yang ada, sama ada kena azab ataupun dapat nikmat. Jadi kerja kita, usaha kita, apa dia, mencari apa saja perkara yang boleh mendapat keampunan Allah azza wa jalla. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata apa? Qala Allah hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Isa, hari ni, hari kiamat ni, siapa yang benar iman dia, siapa yang benar tauhid dia, siapa yang benar dalam kehidupan dia, mereka akan selamat. Ulama tadabbur kata al-hasu ala sidqi. Ayat ini menggalakkan kita menjadi orang yang benar dalam akidah tauhid kita. Tak usah duk panggil benda tu benda ni. Ada orang kata khilaf, tinggal belakang khilaf tu, ambil otak khilaf je.
Kenapa dalam tauhid nak cari resiko? Dan kita ada yang tauhid yang murni, kenapa nak cari tauhid yang bercampur-campur? Semata nak mempertahankan golongan tertentu, kita sanggup buat itu, buat ini. Kita kata tak usah cari, tak usah keluk-kelik lah kita dengan agama Allah Azza wa Jalla. Yang murni ada, kenapa nak cari yang macam susah? Jadi pada hari ini orang yang benar, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul amalan mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu je orang yang benar. Ukuran bukan pada nama, ukuran kepada apa yang kita lakukan. Sekarang ni sibuk manusia ni nak menjenamakan menjenamakan orang-orang yang selamat hanya orang ni saja, dengan nama-namanya direka oleh manusia. Maka susahlah orang lain bila selesai masalah ni, orang lain yang tidak sejenama dengan dia sesat. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan, nak mengeluarkan orang-orang yang berpegang dengan kitab dengan sunnah ni daripada ahli sunnah adalah satu perbuatan yang songsang, yang tempang dalam perjalanan hidup. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa alaihissalam telah Allah Ta'ala jawab, siapa dia betul, selamat. Allahumma ja'alna minas sadiqin. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang benar dalam beragama. Yang keempat, sebenarnya ayat ni turun naik, kita tak ada nak susun molek, tak apa, tanda. Faedah yang keempat, dalam pertanyaan Allah Ta'ala kepada Isa, balik semula kepada ayat 1, ayat 116, a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahin. Kenapa Tuhan tanya Nabi Isa, dia tak tanya Nasara? Tanya, Nasara, Nabi Isa pernah ajakmu suruh sembah dia ke? Tak. Kenapa Tuhan pergi tanya Nabi Isa, tak tanya Nasara? Jawab tulis. Jawapan dia ada beberapa, iddat aujuh, ada beberapa jawapan. Yang pertama, maksud soalan ini nak mencela puak-puak kafir yang mentaklihkan Isa. Kafir kata Nabi Isa Tuhan, Tuhan suruh jawab diri. Mu kata Isa kata tak. Habis. Bahasa Kelantan kata wak malu muka puak kafir. Malu muka puak kafir sebab dia pergi dakwa satu benda yang tidak ada. Dua, ta'ridun, nak beritahu juga bahawa ayat sindiran. Hak kata Nabi Isa Tuhan, mak dia Tuhan, Tuhan tiga tu siapa dia? Ni puak-puak ahbar, tok-tok padri, ia duk reka-reka ibadat ni lah yang jahat, yang telah menyesatkan manusia. Jadi masa tu dia berkumpul semua di akhirat tu, dia berkumpul puak-puak dia situ. Jadi Tuhan kata, mu ni puak-puakmu ni, dia ni dia reka cerita. Jadi malu besar lah kita. Orang panggil memalukan orang itu. Yang ketiga, nak beritahu kepada Nabi Isa, tahzir Isa, supaya Nabi Isa ni tak cakap banyak, cakap sepatah ya, aku ajak manusia pada tauhid. Jadi hak lain-lain tu bukan aku ajar. Jadi akhirnya Allah nak zahirkan bahawa pengikut Nabi Isa telah khianat. Lebih-lebih lagi pendeta-pendeta, orang-orang alim kitab Injil, mereka lah penjahat yang telah mengubah perjalanan agama, yang menyebabkan manusia habis jadi syirik, mengatakan Nabi Isa sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Baiklah, yang terakhir Nabi Isa kata apa? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam menjadi saksi kepada umat dia selama dia ada. Bila dia tak ada, dia serahkan urusan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Batu Isa kata apa ni, kuntu syahidan ma dumtu fihi, waktu aku duduk bersama, aku sama, bila aku dah mati aku serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada semua umat yang terdahulu melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni menjadi saksi kepada semua umat yang terdahulu dengan wahyu daripada Allah, dengan percaya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir ayat Allah Ta'ala nyatakan bahawa besarnya kelebihan orang yang benar, dan semua dunia ini milik Allah Azza wa Jalla. Tamatlah perbincangan kita, alhamdulillah.